Okey, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Okey, pertama sekali kita nak test sound system dulu. Okey ke tak okey sound system? Dengar tak? Okey, Dr. Mani dengar ke suara saya? Saya dengar. Hello, hello. Testing, Dr. Mani testing. dengar Dengar kan? tak? Okey. Dengar suara saya? Saya dengar suara Dr. Mani. Okey, penonton Okay, semua boleh testing. dengar ya? Jelas ya? Sebelum kita mula, kita nak pastikan sound system kita okey dulu. Alamak, baby saya dah nangis. Macam ni lah PDPR Dr. Mahani. Bekerja bersama anak-anak. Hai baby. Okay baby. Kita kena mendidik anak untuk bekerja bersama-sama. Tak ada pilihan. Okay. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat Mami Happy sekalian. Apa khabar? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua sahabat. Okay. Untuk makluman semua, hari ini kita live bersama Dr. Mahani, iaitu penulis buku. Okay, di buku ni, okay. 365 Panduan Aktiviti Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okay, so insyaAllah kita akan ceritakan tentang buku ni. Dan juga berita baiknya kita ada buku baru. Kita ada buku baru yang kita lancarkan hari ini. So sahabat-sahabat semua, kita akan selepas akhir pada slot kita pada hari ini, kita akan tunjukkan buku baru kita. Okay, buku baru kita yang design dia pun memang wow, cantiknya. Okay, so semua orang kena dapatkan buku ni. Okay, jadi oleh kerana hari ini telah bermulanya PDPR, dan saya memahami semua ibu bapa, sebab saya ada 7 orang anak, Dr. Mahani. 7 orang, 4 orang sekolah rendah, jadi ada 4 komputer. Seorang satu, mak dia ada satu, ayah dia pada satu. Maksud dia, dia memang mencabar lah kan. Okay, so oleh kerana PDPR bermula hari ini, jadi kita nak dapatkan nasihat daripada Dr. Mahani, macam mana dengan adanya PDPR ni, ibu bapa tidak stres, tetapi happy, bekerja, berbelajar bersama anak-anak, happy. Happy. Okay, so dan insyaAllah buku Dr. Mahani ni, Mami Happy tengah buat sale sekarang, ada promotion, beli buku ni percuma 2 buku cerita. Jadi buku ni insyaAllah boleh membantu ibu bapa untuk buat aktiviti bersama anak-anak. Kita ada juga lagi satu warna merah untuk taska punya. Okay, jadi apa yang kita nak Dr. Mahani sharekan pada hari ini, macam mana dengan adanya buku ni, ibu ayah dia tak stres nak buat aktiviti, dia happy, dia excited, dan macam mana ibu-ibu macam saya ni, walaupun dia bekerja bersama anak-anak, dia kena ubah mindset dia yang bekerja bersama anak-anak ni happy, excited. Macam mana tu Dr. Mani? Okay, so dan juga Dr. Mani akan kupas sikit lah berkenaan buku ni, macam mana buku ni boleh membantu ibu ayah di rumah. Di rumah tau, boleh membantu ibu ayah di rumah buat aktiviti bersama anak-anak. Jadi ibu ayah semua tidaklah stres walaupun bekerja bersama anak-anak, walaupun perlu handle PDPR 4 orang anak kan. Okay, so dengan ini saya menjemput Dr. Mani untuk menerangkan tentang buku 365 Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okay, untuk sahabat-sahabat semua, pastikan stay sampai habis, sebab dekat hujung nanti kita akan bagi tahu ada buku baru yang best daripada Dr. Mani untuk kita semua dan untuk anak-anak kita. Okay, so dengan ini saya menjemput Dr. Mani untuk menceritakan tentang buku 365 dan bagaimana Dr. Mani boleh, macam mana lah mak ayah ni kan nak bagi buat PDPR dengan gembira. PDPR ni tak tahu berapa lama kan. Okay, so saya jemput Dr. Mani dengan segala hormatnya. Terima kasih pada Puan Sarah. Selamat Hari Raya. Dengar tak suara saya? Dengar jelas. Dengar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Puan Sarah selaku CEO yang pada Puan Sarah kerana sudi menjemput saya ini untuk kita bincang-bincang sikit banyak sempena lebih dahulu sempena Hari Raya lah. Jadi selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, walaupun kita raya dalam keadaan terkurung lah kita kata, tapi jiwa kita tak terkurung minda kita tak terkurung. Okey, fizikal kita tak bergerak, tapi minda kita tetap bergerak. Dengan minda drop down. Okey, fizikal tak ada masalah. Biasanya orang yang
Minda tak lockdown, dia akan terbang lagi jauh. Walaupun fizikal dia tak bergerak. Sebab dia akan terbang dengan tadi. Dia akan terbang dengan online. Online ni menyebabkan dia boleh terbang lagi jauh. Okey? So anggaplah lockdown yang kita hadapi sekarang ni ataupun PKP yang kita hadapi sekarang ni adalah satu ruang untuk kita berfikir macam mana lagi nak improve diri anak kita dan everything yang berkaitan dengan kita. Okey? Kita banyak fokus apa kita nak buat, apa lagi yang kita nak improve. Tu saya kata sebenarnya dengan adanya alam maya ni, online ni, IT ni menyebabkan tak ada masalah pun fizikal kita lockdown. Fizikal kita PKP ya. Okey. Jadi saya macam puan Sarah kata tadi lah, kita akan bermula dengan PDPR. So bukan Malaysia saja PDPR. Singapura pun kalau tengok surat khabar Singapura, dia pun dah mula PDPR juga, tapi dia panggil homeschool based learning. Homeschool based learning dia panggil macam tu. Okey, bermaksudnya bukan bukan benda yang mustahil, yang susah, yang mana cuma dalam keadaan sekarang ni, sebab tu kita kata kita kena ada ilmu tu saja. Kan nama pun ilmu ni nur. Okey, bila kita ada ilmu, kita ada cahaya. Bila cahaya ni lah yang akan memandu kita nak ke mana. Okey. So tak ada masalah. Okey, so sekarang ni kita fokus lah. Macam Puan Sarah minta saya cakap tadi ni, bagaimana homeschooling ya. Bukan homeschooling lah, PDPR ni adalah satu keadaan di mana apa yang berlaku di sekolah sekarang ni berlaku di rumah. Anak-anak belajar di rumah senang cakapnya. Okey, pembelajaran di rumah lah. Bila di rumah ni cikgu of course lah tak ada kat rumah. Okey, yang ada kat rumah mak ayah. Kan, mak ayah. Kalau kita ada anak besar-besar bolehlah abang tu, kakak tu jadi cikgu pada adik-adik. Tapi kalau macam Sarah contoh, anak dia semua kecil lagi, nak tak nak Sarah lah. Nak tak nak suami Sarah lah cikgu. Okey, so sekarang ni saya nampak semua orang dah kena jadi cikgu. Bukan cikgu di sekolah saja. Tapi sebenarnya pun memang kita di rumah pun sebenarnya cikgu yang pertama adalah mak ayah. Okey, cuma sekarang ni kenal lebih menonjol lagi peranan ni. Itu ya. Bukannya pada saya tak nampak kita terpaksa ambil satu tugas baru, tak. Tapi sebenarnya kita telah menambahkan lagi satu lagi skill kita. Skill mengajar anak ni bukan takat. Kita ajar tingkah laku dia yang kita buat sekarang lah kan. Kita mengasuh diri dia. Sebenarnya skill yang kita kena ada juga adalah skill mengajar dia tentang subjek-subjek yang dia belajar di sekolah lah. Yang selama ni kita banyak serah pada cikgu sebab kita hantar sekolah, tapi sekarang ni kita lihatlah benda ni sebagai satu peluang Allah bagi kat kita untuk tambah ilmu. Saya nampak macam tu. So sekarang ni seronok parent dah ada knowledge siapa yang nak ajar anak. Kan satu benda yang sangat bagus lah. So parent boleh tegur anak. Kalau anak tak pergi sekolah pun nanti ni lah contoh lah, parent boleh ajar di rumah dan boleh ajar di mana-mana. Jangan nak formal sangat. Jangan nak bila nak ajar anak kena ada meja, kena ada kursi. So jangan tambah stres benda-benda macam tu dan mesti sejam, mesti 2 jam, mesti 3 jam. Jangan macam tu Dia tak sama lah. Bila di rumah tak sama dengan di sekolah. Yang akan jadi stres kalau nak menyamakan yang di rumah dengan yang di sekolah. Sekolah formal, rumah tak formal. Nama pun tak formal. Bila tak formal jangan formal lah. Bila kita buat formal kita akan stres. Okey, tambahlah yang akan saya cakap ni, saya akan fokus kepada anak-anak yang 6 tahun ke bawah, taska dengan tadika. Mana boleh sampai sejam, 2 jam, 3 jam budak-budak ni kan, kalau kita tengok research mana pun, paling tinggi pun dia boleh fokus 10 minit. Nampak 10 minit, 15 minit macam tu ya. Sekejap lagi dah mulalah tengok kalau lain. Semalam kalau kita layan lagi, so dia akan seronok. Okey. Itu nama dia nak belajar tapi dia nak belajar dalam keadaan seronok. Okey. Jadi kenapa 2 buku ni, apa tujuan asal 2 buku ni dihasilkan, okey?
adalah untuk bagi panduan sebenarnya. Saya niat saya buku ni untuk bagi panduan, untuk bagi tahu dekat parent ataupun budak-budak praktikal, student praktikal yang baru, apa yang sepatutnya diajar pada anak-anak tadika. Tu tujuan dia. Apa yang sepatutnya ajar. Takkan apa yang nak ajar? Nak ajar. Nak ajar bila? Dan nak ajar bagaimana? Apa yang nak ajar, bila nak ajar, bagaimana nak ajar. Dan bagaimana nak tahu anak-anak tu dah faham apa yang kita ajar. Sebab tu saya hasilkan buku ni. Ada 4 motif saya. Apa yang nak ajar, macam apa yang nak ajar, bila nak ajar, macam mana nak ajar dan macam mana nak test bahawa apa yang kita ajar tu berkesan. Okay. Jadi sebab tu saya wujudkan buku ni ya. Bukan parent tak ajar sebelum ni ya. Bukan parent tak ajar, tapi kadang-kadang urutan yang saya dengar, tak tahu nak ajar apa. Nak mula kat mana? Bila nak mula? Okey, apa urutannya? Jadi saya fokus pada buku kuning tu kan. Sebab tu kalau dalam buku kuning ni, saya memang ikut garis panduan yang telah ditetapkan dalam KSPK. Okey, kalau KSPK ni bermaksud kurikulum So kan cikgu, siapa yang cikgu-cikgu tadika dia akan guna panduan. Dia ada garis panduan. Dalam garis panduan ni ditulis dengan jelas. Kalau matematik nak ajar apa dulu? Kalau sains nak ajar apa dulu? Kan? Kalau bahasa Melayu nak ajar apa dulu? Kalau agama nak ajar apa dulu? Okey, kita tak boleh nak ajar nak ajar tambang lah hari ni. Nak ajar tolak lah hari ni. Kita tak boleh macam tu. Okey, sebab dia ada urutan Urutan daripada mudah kepada susah. Daripada asas kepada yang lebih susah. Okey, sebab itulah contoh saya beri contoh kalau dalam topik topik awal dalam subjek awal matematik. Dia ada 4 topik besar. Okey, dalam topik besar ni ada anak-anak. Dan kita kena follow, kita tak boleh escape sebab tiap satu tu berkaitan. Jadi parent dia boleh ajar semua ni, saya tahu. Parent boleh tahu nak ajar tambah boleh, nak ajar semua boleh. Tapi bila masa nak ajar? Maksudnya selepas anak faham apa baru kita nak ajar. Selepas anak dapat apa baru kita nak ajar. Itu yang kita perlu. Kita kena ada ilmu tu. Kita tak boleh nak kata, okey dek, hari ni mama nak ajar jam lah. Okey dek, esok mama nak, tak boleh macam tu. Sebab dia akan mencelarukan satu. Dan satu lagi dia akan membuang masa kita dan membuang masa anak-anak. Soalan macam tu. Sebab anak kita tak faham yang asas, tiba-tiba kita bagi. Dan kadang dia memang boleh buat, tapi boleh buat dia takkan kekal lama. Sebab itulah, kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau cikgu ke, kalau adik-adik yang praktikal ke, tengok dalam buku ni disusun, kalau muka surat depan sekali tu, okey, kalau macam bahasa Melayu depan ni sekali, okey, kami dah letak dah apa yang akan ada, apa yang perlu dibaca. Kalau bahasa Melayu contoh, okey, mula dengan abjad, kemudian mula dengan suku kata, 2 suku kata, okey, kemudian suku kata. So, ikut step tu ya. Jadi dalam buku ni saya tulis langkah demi langkah. So kalau parent tak berapa nak mahir sangat, follow je langkah-langkah ni, ubah surat sikit lah. Dia kena ubah surat, bukan tak, jangan kata tak kena ubah surat, kena ubah surat ikut kemampuan anak kita. Atau boleh tukar lagu, saya tak lagu ni, ubahlah lagu lain. Jadi saya nak tulis dengan detail untuk ikut perkembangan exactly budak-budak kan banyak kan, saya tulis ni umum. So mungkin contoh mungkin saya kata, okey, satu lagi kalau tengok dalam ni, masa yang saya letak 20 minit, 25 minit, 20 minit, tak ada pun sampai sejam, sampai 2 jam pun semua dan okey, 30 minit tu pun tengok umur. Tu panduan dia. Dan boleh pecah-pecah sebab itulah buku ni, apa kelebihan buku ni? Utamanya ikut kurikulum. Bermaksud ikut kurikulum ni, apa yang patut anak kita dapat masa dia di tadika, memang dia akan dapat, insya-Allah. So bila dia masuk darjah 1 nanti ni, dia takkan ada masak, dia tak miss lah mana-mana.
Okay. So kan itu yang pertamanya. Ikut kurikulum. So kan, cuma dalam ni pendidikan Islam saya tak masukkan. Sebab pendidikan Islam ni dia kena, insyaAllah kami akan hasilkan kemudian. Pendidikan Islam saya tak masuk ke dalam ni. So kan parent boleh tengok nak ajar BM, nak ajar Math, nak ajar BI, nak ajar seni, semua ada dalam ni. Dan ikut, terutamanya Math, Science dan BM. So kan tahu, bila buka buku ni, tahu nak ajar apa dia tu. Dan langkah demi langkah. Contoh contoh saya ambil satu. Contoh kalau kita tengok contoh dan yang best lagi tu ada siap dengan lembaran kerja dalam ni. So kan parent lembaran kerja ni kenapa saya letak dalam ni? So nanti ni sebagai panduan parent nak google lagi dalam internet. Saya dah bagi dah yang ni. So parent tahu apa lagi yang perlu dicari. Nak banyak lagi, google lah dalam internet. Saya tak boleh nak bubuh semua dalam ni. Sebab tak bubuh semua pun dah 500 muka surat dah. Okay. Jadi yang keduanya dalam buku ni saya ikut step ditulis langkah demi langkah. So parent boleh ikut langkah-langkah tu. Okay. Kemudian yang ketiganya saya ikut daripada ikut step tajuk apa yang perlu diajar, tajuk kedua, tajuk ketiga, tajuk keempat, tajuk kelima dan tajuk keenam. Dan apa yang berlaku juga dalam buku ni banyak sangat hands on. Hands on ni kita maksudnya saya tak suka sangat, saya tak nak kalau boleh saya nak dia belajar tambah ke, dia belajar bilang ke, dia belajar apa pun ada benda dekat dia hands on. Okay, ingat level anak-anak dia akan lebih ingat bila dia buat tu. Nama dia yang kita belajar kalau depan saya ni yang pernah ambil pendidikan istilah konstruktivisme. Faham binaan, bermaksud bukan nak bina kefahaman dengan cara dia buat. Dia nak tahu satu banyak mana, dia ambil objek satu. Dia nak tahu 2 tambah 2 tu, dia ambil objek. Itu maksudnya faham binaan. Dalam sains pun contoh, dia teroka, dia explore. Kita banyak minta dia buat. Itu yang kita panggilkan sebagai faham binaan ataupun konstruktivisme. Okay, so dalam buku ni insyaAllah saya rasa buku yang takkan mengecewakan lah. Sebab dah terjual lebih daripada 10,000 unit lah sebenarnya. Kalau Puan Sarah cetak sekali, dia tak cetak pun 5,000 sekarang ni. Sekali dah cetak 10,000 dan dah berapa kali cetak dah. Puan Sarah mungkin Puan Sarah boleh bagi tahu lah nanti dah berapa puluh ribu unit dah. Dan saya sangat mengharapkan parent kat luar sana boleh dapatkan buku ni untuk bantu untuk bantu. Kalau nak buat apa dengan anak, nak buat apa dengan anak. So kita taklah pergi, kita nak, kalau boleh kita ni kan, hidup kita ni kalau boleh, yang boleh elak stres kita elak. Kita tak nak hidup dalam stres. Stres yang menyebabkan, tambah sekarang sekarang ni lelaki dia tak boleh stres. Sebab tak boleh stres sekarang ni? Sebab stres akan merendahkan sistem imunisasi kita. Bila sistem imunisasi kita di sebenarnya sangat sedang bekerja kuat sekarang ni nak lawan dengan COVID. Okay, sebab tu kalau kita tengok orang tua-tua, ramai yang kena dan ramai yang meninggal sebab bila tua-tua ni sistem imunisasi kita agak lemah. Tak mampu nak kerja kuat. Okay, so kita sekarang ni dan kita sekarang kena banyak berusaha supaya sistem kita tu up. Dan salah satu cara dia adalah mengurangkan stres. Sebab stres memang akan mengurangkan sistem imunisasi kita. Itu kesihatan sikit lah. Sebab kita sekarang ni kan sedang berjuang menentang COVID. Okay, COVID-19 yang semakin mengganas. Tapi mengganas tak mengganas pun dia pun makhluk Allah. Doa banyak-banyak, usaha banyak-banyak, tingkatkan sistem imunisasi kita, ambil langkah berjaga-jaga, langkah kawalan. Dan sebenarnya pada saya lah, saya sangat setujulah PDPR tu, anak-anak duduk di rumah lebih selamat. Okay, dan dia belajar di rumah. Okay, dan kita nampak banyak ruang-ruang positif situ
mak dapat knowledge, anak dapat knowledge, lagi ada keakraban, lagi ada kemesraan. Kita nampak juga sudut-sudut positif sebab Allah ni bila dia datangkan sesuatu, dia bukan nak menzalimi kita tau. Ni saya dengar dari Ustaz lah. Allah bila datangkan sesuatu, dia bukan bertujuan untuk menzalimi kita, tapi bertujuan untuk memberi kebaikan kepada kita. So nampak tak kebaikan yang kita dapat tu? Okay. So dalam buku ni kalau kita tengok, saya sangatlah sarankan okay. Buku ni siapa yang boleh beli? Sekarang ni budak darjah 1 pun dah yalah, kita tahulah terlepas pun tak belajar macam mana sangat kan. So yang terlepas dah naik darjah 1. So masih tak nak mantap lagi. Tak mantap lagi, cuti tu dah sampai bulan 6. Dan kita pun tak sure lagi bulan 6 tu. So sekarang ni jangan duk fikir nak tambah lagi ke PDP. Kita jangan fikir tolak tepi sekejap. Kita anggap macam ni lah. Tak apalah. Yang penting kita ready. Kalau sekolah terus sampai bulan 12 cuti pun tak ada masalah. Kita ajar ya. Sebab kita tak nak korbankan masa anak kita. Kita tak nak korbankan dengan masa dengan menunggu. Tu maksud saya. Tunggu lah. Tak apa kot. Jangan buang masa dengan menunggu. Saya tak nak fikir lepasnya saya tak nak biar yang fikir saya buat. Okay. So kalau parent ataupun siapa-siapa sajalah, parent, ibu bapa ataupun tadika mungkin dia nak beli banyak, okay, untuk dia bagi pada tiap-tiap parent. Dia kadang kita bagi dekat parent sebagai pandai inisiatif kita nak contoh kalau saya owner tadika, saya nak parent ada attachment dengan saya. Okay, kita tak nak kita lost budak-budak tu. So antara yang kita boleh buat, okay, kita boleh beli buku ni, mungkin kita charge lah, bukanlah kita bagi free okay, kita charge, kita beli dalam bentuk bundle ke apa ke, boleh berhubung dengan mana-mana ejen MAP, kita beli banyak-banyak dan kita bagi pada parent. Nampak tak? Kita jangan anggap semua ilmu kita tak boleh, okay, kita kena buang dalam minda kita sekarang ni, kita yang tahu segala-gala. Okay, kita tahu segala-gala. Tak boleh dah macam tu. Okay, kita nak so parent sebagai inisiatifnya tadi macam ni, kami nak parent macam ni. So parent kena ada buku ni. Buku panduan. Okay, dia nak ajar apa di rumah. Okay, so beli dalam bentuk banyak. Bila bentuk banyak, of course lah. Boleh bincang, kita akan bagi harga lain, bukan harga belian sebuah. So bagi dekat parent. Kadang parent kat luar ni, dia tak macam kita. Kita buat bidang kita explore ni. So parent kita kena bantu parent. Tu saya cakap. Kita kena bantu parent. Okay, supaya dia tak stress, dia pun sekolah, dia pun ada panduan, okay, cikgu ni. Ataupun kita boleh kata, okay, untuk esok, kita akan, kita boleh kata, kita boleh kata dekat parent, esok kita akan buat aktiviti muka surat 55 contohlah. Okay, so kan kita baca dekat parent, yang ni kau buat macam ni, yang ni kau buat macam ni. So nampak tak, parent kan, dia ada panduan. Bila dia ada panduan, dia akan mudah. Dia akan mengajar anak dia. Dan nanti ni anak dia, in case dah buka pula sekolah, anak dia masuk kat tadika kita pun, kita teruskan lagi. Okay, kita teruskan lagi. So tak ada masalah apa-apa. So kan kita kena macam tu dah. Kita kena open demi anak-anak. Demi anak didik. Okay, demi anak didik. So kita nak nanti budak-budak tu sampai dekat tadika kita nanti ni, dia pun tak ada masalah dah. Okay, dia pun tak ada masalah dah, kita cuma sambung ya. Okay So ni tentang buku kuning So sama juga dengan buku merah ni. Okay, buku merah ni adalah untuk taska. Ramai juga tanya saya, untuk anak-anak daripada 0 hingga daripada setahun lah 0, 1, 2, 3, 4 tu lah, sampai 4 tahun sebelum dia masuk kepada tadika kan 5 dengan 6 kan. 1, 2, 3, 4 ni di taska. Yang ni pun sama jugalah, hands on so banyak lah. Dan yang ni kalau tengok gambar dalam, kita buat real lah, kita ambil gambar real, okay.
memang kita buat pilot study lah. Pilot study bermakna kita dah test lah. Okay, kita dah test kalau yang buku saya yang ini saya dah test pada kanak-kanak syarikat. Saya minta student saya dulu test apa yang saya buat lah. Okay, so yang ni kita test pada kanak-kanak so kita ambil gambar apa-apa semua. So dua buku ni sebenarnya tujuannya nak bagi tahu step by step, langkah-langkah dan langkah-langkah ni bolehlah ubah suai. Bukan tak boleh ubah suai kan. Ikut anak kita. Kalau saya kata guna Lego, mungkin di rumah tak ada Lego, gunalah highlight lain, tak ada masalah. Okey, saya kata guna pencelup merah, mungkin pencelup merah tak ada di rumah, gunalah pencelup biru. Tak ada masalah. Yang tu kreativiti kita masing-masing. Tapi kita ada objektif kan. Kita tahu ini okey, tujuan aktiviti ni apa dia? Sebab dalam buku ni semua ada matlamat. Aktiviti ni tujuan dia untuk apa? Aktiviti ni tujuan dia untuk apa? Aktiviti ni tujuan dia untuk apa? So kan, kita tahu. Kita tahu. Contoh kalau parent lah parent malam tu tengok siap. Esok nak ajar anak apa? Bila aku ajar anak aku yang ni, anak aku akan dapat apa? Menulis huruf A dengan betul. Okey, so kan, siapa yang ni siapa yang ejen Mami Happy sini, kalau boleh terang pada parent macam mana yang saya terang supaya parent jelas apa yang dia perlu buat dengan buku ni. Saya pun tak nak juga orang tak tahu nak guna buku saya je syok sendiri. So kan parent malam tu dia tengok, oh esok aku nak anak. So dia akan tahu nak ajar apa anak esok. Sonok tau. Bukannya tak tahu lagi. Bangun pagi esok tu tengok muka anak, nak ajar apa? Nak ajar. Kita tak nak macam tu. Zaman nak ajar apa tu, zaman dah berlalu dah. Okey. So zaman sekarang ni zaman ibu bapa yang profesional. Ibu bapa tahu nak buat apa. Ada motif dia, ada matlamat dia. Sebab kita dah tak boleh nak kata tak profesional dah. Sebab ilmu dah keliling kita. Ilmu di ujung jari. Klik akan dapat ilmu. Kan? So nak dengan tak nak baca sahaja. Dan tambah pula bila ada lagi buku panduan. Okey, buku panduan untuk tadika. Okey. Dan sampai darjah 1 lah boleh guna. Kalau siapa-siapa anak yang darjah 1, anak yang ada special needs, boleh guna buku ni. Okey. Dan yang ni untuk taska. Okey. Bila dah ada 2 buku ni, nak detailkan lagi. Sebab itulah saya hasilkan buku kerja kemudian. Orang tanya saya dulu, kenapa doktor tak buat buku kerja? Kenapa doktor buat buku panduan dulu? Tak, saya tak nak buat buku kerja dulu. Saya nak buat buku ni dulu. Saya nak parental dulu. Okay? Saya nak parental dulu, nak ajar anak macam mana. Barulah saya buat buku kerja. Sebab tu kalau tengok buku kerja saya latihan matematik Puan Sarah, buku matematik dan sekarang ni yang Puan Sarah akan bagi tahu kejap lagi adalah buku sains. Barulah saya hasilkan buku-buku ni. Buku-buku ni adalah buku-buku tambahan, buku kerja. Faham tak? Buku-buku yang dia dah faham lah. So kita nak bagi dia buat latihan lagi, saya hasilkan buku kerja untuk matematik dan buku kerja untuk sains. Takat ni baru 2 buku kerja tu yang saya hasil. Saya tak nak, tak ada nampak lagi, ajar sikit dah baru, dah bagi buku kerja. Anak baru faham sikit, dah minta buat latihan. Saya tak nak macam tu. Saya nak dia dah faham dulu, barulah kita bagi latihan sendiri ke apa pun tak ada masalah lah. Okay. So kan, kalau tengok rentetan kalau siapa buku saya semua dia ada rentetan rentetan memang maksudnya ada kaitan ada kaitan antara buku matematik dengan buku ni. Contoh, kemudian ada kaitan antara buku awal sains Yang menariknya lagi kalau tengok buku sama juga dengan buku matematik dulu, latihan matematik. Kami ada video kan ada panggil barcode. Dalam barcode tu kita ada banyak kita dalam maths ada, saya tak ingat tapi kalau dalam STEM ada. Okey, dalam buku sains ni, dalam buku sains, buku kerja sains ni, kita letakkan, kan kalau buka dalam KSPK tu, kurikulum, bahagian awal tu membentuk kemahiran saintifik. So yang tu macam mana saya nak buat buku kerja? Susah sikit lah. So saya buat dalam bentuk video. Okey, buat dalam bentuk video kami letakkan dalam tu. So tajuk awal tu,
kalau tengok pun latihan saya tu, Dr. Mani tak buat lah tajuk yang pertama, memang saya tak buat. Tapi saya buat dalam bentuk video. Sebab yang tu sangat memerlukan tingkah laku. Okey, memerlukan budak-budak explore. Sebab kita nak membentuk tingkah laku ataupun sikap saintifik. So nanti tentang buku ni, maklumat lanjut lagi buku ni, insyaAllah Puan Sarah akan explain lah. Okey. Okey, tu Puan Sarah ada lagi? Okey. So kita tengok, dengar ke suara saya? Dengar Dengar. Okey, so untuk makluman sahabat-sahabat semua, terima kasih Dr. Mahani di atas penerangan tentang buku kuning ni. Sebenarnya buku kuning ni saya pun duk telaah juga ada hari. Saya pun duk telaah juga untuk anak-anak saya. Dan semasa kami nak semak buku aktiviti awal sains ni, selepas editor dah semak, saya pun baca juga buku ni final sebelum kita hantar kepada pihak percetakan. Jadi alhamdulillah memang betul cakap Dr. Mahani. Lepas saya semak buku ni, aktiviti awal sains ni, dan saya bandingkan dengan kandungan buku ni yang dekat bahagian sains tu kan, so dia sangat selari. Okay, sangat selari, yang mana saya rasa dia sangat, kalau siapa yang dah baca buku ni, lepas tu ada buku aktiviti tu, dia akan rasa sangat faham, mudah nak faham lah. Sebab kalau tengok ni buku ni, okay, ni bahagian sains awal kan, page sains awal. Okay, dan dekat sini ada yang menurut KSPK tu. Saya baca sini je mula-mula dulu. Saya nak fahamkan sains ni, saya nak fahamkan macam sains ni sebenarnya untuk budak kita nak ajar apa. Macam Dr. Mahani cakap tadi kan, kalau sains mula-mula kita tajuk kod KSPK SA 1.1 menunjukkan sikap saintifik dan nilai murni. Okay, saya tunjuk video contoh isi kandungan buku. Sedikit saya tunjuk contoh. Ni buku sains kita. Ni dia. Cantik buku dia. Okay. Ni contoh sedikit isi kandungannya. So buku ni ada editor pensyarah UPSI juga. Okay, so kalau kita tengok kat sini. Kejap. Nampak ni? Okay. Sahabat semua nampak Kejap. Okay, nampak tak ni? Okay, so dia ada video. Kat sini ada video. Okay. So dekat sini kita ada video yang mana video ni kalau kita tengok ke SPK, bila kita rujuk saya dulu sebelum JV dengan Dr. Mahani, KSPK pun tak tahu Dr. Mahani. Padahal masa JV dengan Dr. Mahani tu saya dah ada 6 orang anak, yang mana 4 orang anak dah habis sekolah, dah habis tadika dah. Dah lepas tadika dah. Nak cakap dia KSPK pun tak tahu. Tahulah budak-budak kena belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris semua kan. Tapi bila lepas saya berkenalan dengan Dr. Mahdi, barulah saya tahu apa itu KSPK dan kenapa kita kena faham KSPK. Mula saya rasa nak buat apa, nak faham silibus, kita kan parent, silibus ni cikgu je. Kan? Yang kita tahu kita dapat report daripada cikgu, dah itu je kan. Tapi bila faham KSPK ni, bila saya ambil buku latihan anak tu, kita rasa ingatkan silibus ni susah sangat, tak adalah susah pun. Kan mudah, bila kita faham silibus sangat mudah. Macam ni kalau tengok pada silibus ni SA 1.1, dia punya topik dia menunjukkan sikap saintifik dan nilai murni. So yang bagusnya untuk buku aktiviti sains kita yang baru nanti, Dr. Mahdi dah siapkan video. Tinggal scan, lepas tu boleh play, boleh faham proses sains ni macam mana kita nak ajar anak kita, macam mana kita nak fahamkan. Okay, lepas tu kalau kita tengok video ni, okay, seterusnya kalau kita tengok dalam KSPK punya buku kuning ni, saya merujuk kepada buku kuning ni. Okay, kita tengok topik SA 3.1, mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. So korang nampak kan tadi yang kita play tadi, nampak mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup kan. Nampak lawa kan. Okay, itu kod dia SA 3.1. Kemudian SA 3.3 membuat penerokaan ke atas alam haiwan. Kita tengok okay, penerokaan ke atas alam haiwan. Ni manusia, kenal manusia kan. Okay, nampak? Ni kenal alam haiwan. Okay, so dia memang follow ke SPK Lepas tu tadi membuat lepas haiwan, topik dia membuat penerokaan ke atas tumbuh-tumbuhan. Okay, kita tengok, nampak? Cantik-cantik ni lawanya, lawanya. Okay, lawa sangat. Okay.
Okey. Lepas tu haiwan ni haiwan. Okey, tumbuhan nampak? Kau nampak tak? Topik tumbuh-tumbuhan pula. So ikut KSPK, kod dia SA 3.4 membuat penerokaan ke atas tumbuh-tumbuhan. Okey, lepas tumbuh-tumbuhan meneroka sifat bahan. Okey, kita tengok flow dia. Yang lepas kan alam bahan, nampak alam bahan. Selepas tu tumbuhan, tema dia alam, ini tumbuh-tumbuhan kan. So lepas tumbuh-tumbuhan, dia mengenal alam bahan. Nampak? Mengenal alam bahan. Sorry. Nampak? Menyiasat alam bahan. Nampak tajuk dia tu. Okay. Ni tajuk menyiasat alam bahan. Okay, lepas menyiasat alam bahan, barulah menyiasat alam fizikal. Ni alam fizikal. Okay. Lepas tu baru menceritakan deria dan cuaca. Okay. So nampak tak buku ni bagi saya dia kalau kita tengok dia memang follow syllabus. Kita follow syllabus lah. So alhamdulillah bila kita faham betul macam Dr. Mahdi cakap, basic dia kita kena faham buku ni. So bila saya baca buku ni, saya baca dulu buku ni dan bila saya tengok buku aktiviti ni, saya faham. Oh, mula-mula parent kena ajar anak proses sains, kemahiran proses sains. Lepas tu apa, lepas tu apa, lepas tu apa. Dan bila kita faham flow dia ni, saya rasa senang lah pula ajar anak sains ni. Orang duk cakap kata susah kan. Rupanya sebab dulu-dulu tak ada orang yang nak ajar kita. Contohnya lah, sebelum saya berguru dengan Dr. Mahdi, tak ada orang yang nak ajar saya silibus ni macam ni, dia punya turutan dia. So bila kita baca buku kuning ni, lepas tu dapatkan pula buku aktiviti awal sains prasekolah tulisan Dr. Mahdi ni, kita nampak flow dia, jelas. Mula-mula nak ajar anak apa, lepas tu apa, lepas tu apa, lepas tu apa. Tengok-tengok anak kita dah pandai. Ini kalau cakap pasal aktiviti ikut silibus, kalau follow kelas Dr. Mahdi lagi advance daripada silibus. Kan, betul tak Dr. Mahdi? Maksudnya belajar sains ke budak-budak ni dengan anak-anak ni bukan semata-mata ikut silibus, cuma silibus ni penting lah nak bagi anak kita ni basic. Silibus ni sebenarnya basic je, betul kan Dr. Mahdi? Saya rasa silibus ni basic. Silibus ni basic. Panduan asas lah, panduan asas. Kalau kita cakap pasal sains, sebenarnya banyak lagi, luas lagi. Belum, yang ni belum masuk space, alam semesta, yang planet-planet marih lah, apa benda semua tu kan. Angkasa, planet alam angkasa tu tak cerita pun dalam sains prasekolah. Tapi budak-budak kalau anak-anak kita kalau buka YouTube, dia orang explore je benda-benda tu. Nak cakapnya basic lah apa yang sains prasekolah ni. So alhamdulillah, trust me, buku ni sangat membantu. Make sure parent baca, jangan bagi anak yang baca. Sekali lagi dia pun bagi anak yang baca. Ni, buku ni setiap tajuk dia ni, dia ada, saya selalu baca yang ni. Mula-mula sekali, page ni. Kenapa saya baca page yang ni? Sebab saya nak tengok kita parent ni ajar pada anak apa yang kita nak ajar. Lepas tu baru kita go through aktiviti kat dalam ni. Setiap satu aktiviti tu kita boleh pilih lah satu hari satu aktiviti kan. Okay. So untuk sahabat-sahabat semua, saya harap kita punya FB Live petang ni sangat membantu. Cuma Dr. Mahdi, satu soalan saya nak tanya pada Dr. Mahdi kan. Kalau ikutkan kenapa ya anak-anak prasekolah ni kita nak ajar sains, kenapa kita tak ajar macam masa darjah 1 ke darjah 2? Saya terfikirlah juga kadang-kadang kan, duduk kan, kenapa budak-budak budak anak-anak tadika ni pun kita nak kena ajar sains? Boleh je nak tunggu diorang besar sikit di sekolah rendah ke baru ajar ke? Kenapa masa sekolah rendah lagi kita nak ajar diorang sains? Apa kepentingan dia? Mungkin Dr. Mahdi boleh ulas sikit. Okey. Kenapa kita mulakan seawal usia sains? Sebab sains ni dia ada dia sekarang ni, masalah kita sekarang ni, masalah dekat sekolah menengah sekarang ni makin kurang orang minat sains. Okey, orang tak nak masuk kelas sains. Tu masalah kalau kita baca dalam surat khabar ke, laporan KPM ke. So minat kepada bidang sains ni sangat berkurang. Sedangkan sains ni adalah satu kehidupan dan sains ni, ilmu sains ni sangat perlu. Dan bila kita ada ilmu sains ni, kalau kita nak bincang lagi, dia akan memudahkan banyak aspek kehidupan kita lah. Okey? Dan sains ni adalah salah satu cabang daripada ilmu yang dalam Al-Quran. Itu yang penting ya. So kan sekarang ni kenapa kita mulakan daripada awal usia? Sebab tu kalau kita tengok dan kita kena faham kalau kita tengok, kita nak memupuk dulu, tajuk pertama yang Sarah baca tadi, memupuk dulu sikap dulu. Kita kena nak budak tu ada sikap sains dulu.
Sebab tu peringkat awal ni kita tak bubuh macam kita dulu kan belajar yang berat-berat dah kan. So kita nak yang kita kena faham ni, jangan bagi yang berat lagi. Kita nak budak tu ada sikap saintifik dulu. Apa dia sikap saintifik? Dia ada 6 proses dia. Tu kena tahu memerhati, okay, observation, okay, tahu buat pemerhatian, buat pengkelasan, buat pengukuran, okay, buat hipotesis. Dia ada 6 kemahiran proses sains dan 6 kemahiran berkomunikasi. 6 kemahiran proses sains. So kan 6 kemahiran ni kena ada kalau nak belajar sains. Contoh mudah lah kita cakap. Okey, kalau budak tu pegang buku ni pun, okey, kita nak dia nak perhati. Kita nak bila sains, nak jadi orang sains, dia tak boleh tengok, dia kena perhati, dia kena observe. Perhati, kita pun perhati, hang perhati dah orang tu. Bila kita tengok, kita susah sikit bahasa Melayu ni, dia ada, kalau dia ada seeing and watching, seeing and observe. Kalau seeing ni just tengok tak? Tengok. Cuba kita dengan detail sikit. Dah tak tahu. Tapi kalau observe, perhati, kita boleh cerita dengan detail. So yang kita nak sekarang ni pada anak-anak kita adalah observe. Sebab tu kalau kita tengok, kita perkenalkan peringkat tadika ni sebenarnya. Sebab tu kalau tengok, kenapa buku kita Sarah banyak gambar. Sebab kita tak nak banyak tulis. Kita tak nak ada banyak tulis peringkat tu. Okay, banyak kita gambar. nak ada 6 kemahiran saintifik tu. Sebab tu kalau ada dalam tajuk-tajuk saya tu, saya tulis bincang dengan kanak-kanak apa-apa kan. Sebab kita nak benda-benda macam tu dulu. Dia perhati, dia tengok. So kan asas untuk dia belajar sains. Okey, nanti bila dia masuk darjah 1, dia akan guna apa yang dia dapat. Maksud tadika ni kemahiran 6 kemahiran tu dia akan guna di darjah 1. Sebenarnya mungkin dia guna darjah 1, dia akan guna 6 kemahiran ni sampai dia masuk universiti. Okay, sebab tu kita kena tahu cara lah. Kan? Kalau tidak, contoh saya bezakan bezakan. Kalau kita kata aku mengajar sains, tak dinamakan mengajar sains. Kalau kita just kata dekat budak-budak, okey dek, tengok sini. Ni benda hidup, ni benda bukan hidup. Benda tak hidup kita tunjuk kat budak-budak. Batu, kayu, kerusi. Kita bagi tahu kat budak-budak. Kemudian benda hidup, ayam, ikan, itik, kita bagi tahu kat budak-budak. Okey? Mana kita tanya balik budak-budak. Benda lagi kita bagi lembaran kerja kat mereka. Tanda rate yang hidup yang bukan hidup. Tu tak nama sains, tu tak nama dia membuat aktiviti sains. Tu tak nama mengajar sains sebenarnya. Okey? Di mana kita bagi maklumat biasa dan kita tak memenuhi kehendak mengajar ilmu sains. Dalam mengajar ilmu sains, kita nak budak-budak tu explore. Maksudnya, okey, cari lagi dekat cikgu. So, budak pun bergerak dalam rumah kita kan. Okey, adik pergi cari lagi. Apa lagi benda-benda yang manusia buat dalam rumah ni? Apa lagi? Kita nak macam tu. Sebab itulah tajuk sikap saintifik tu Sarah, kita letak peringkat awal. Kita nak ada sikap tu dulu. Macam pokok pun, kita tak nak je bagi tahu kat dia, ni buah, ni batang, ni dah. Kita tak nak je bagi tahu kat dia. Okay, kita nak dia explore. Sebab tu saya kata bila tengok dalam buku ni contoh contoh saya ambil satu membuat penerokaan ke atas haiwan. Okay, cikgu bagikan kanak-kanak kepada 3 kumpulan dan cikgu minta bawa budak-budak keluar. Nampak tak? Dalam buku ni. Okay, cikgu tayang video pun tak apa kalau tak ada. Okay, kemudian cikgu minta kanak-kanak melihat persekitaran kelas dan mencari nama-nama objek-objek tertentu. Semua ada dalam buku ni. Kita nak budak ada sikap saintifik. Sebab tu nanti ni bila dia besar, bila dia besar, dia nak buat eksperimen, dia nak buat apa-apa, dia akan perhati dulu masalah kita kelemahan kita. Sorry lah nak cakap kita masalah tidak ada kesabaran memerhati. Okay, kita kena pupuk. Okay, sebab tu kita nak cerita sesuatu kita apa yang kalau kita tengok COVID-19 kan, vaksin tu kan. So kan dia pun ni kan sabar tau. Sign yang perlu boleh sikit Sarah tentang 6 kemahiran proses sains. So jangan risau, 6 kemahiran proses ni ada saya sebut dalam video tu. InsyaAllah.
Okay, terima kasih banyak Dr. Mahdi. So kita dah faham lah kenapa pentingnya anak-anak belajar sains. Okay, Dr. Mahdi, kita diterbitkan juga buku STEM. Saya playkan sikit dulu video pasal buku STEM. Lepas habis video ni mungkin Dr. Mahdi boleh cerita apa beza buku STEM ni dengan buku aktiviti yang sains yang kita dah apa ni akan terbitkan. Okay, saya Okey. tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan dulu video dia. Okey. Okay, so tadi yang kita tengok ni adalah buku STEM. So Dr. Mahdi mungkin boleh cerita sikit tak apa beza buku STEM ni dengan buku aktiviti sains yang kita dah ada tadi. Dan kenapa? Dan buku STEM ni alhamdulillah kita dapat testimoni yang banyak daripada pengguna. Memang alhamdulillah positif lah. Kalau boleh search hashtag buku pendidikan STEM ni, memang ramai yang bagi feedback positif. Dr. Mahdi boleh cerita sikit tak apa beza dia dengan buku aktiviti sains yang kita nak terbitkan ni. Okey, kalau tengok buku pendidikan STEM saya sebut buku pendidikan STEM dulu buku pendidikan STEM ni kalau tengok dia macam buku kuning juga. Okey, dia macam kita bagi STEM tu apa maksud STEM? STEM tu maksud dalam satu aktiviti kita gabung subjek sains, teknologi, engineering, arts dan maths dalam satu aktiviti. Mungkin kita tak gabung semua sekali mungkin kita gabung sains, teknologi, maths saja. Okey, ataupun kita gabung maths dengan seni. Itu pun kira STEM jugalah. Okey, so kan dalam buku pendidikan STEM yang saya bagi ni, saya bagi langkah demi langkah bagaimana kita dalam satu aktiviti ni, aktiviti mewarna contoh, aktiviti buat apa? Macam ada gambar tadi tu buat aktiviti warna dengan susu kan, menyerakkan menyebarkan warna tu. So dalam aktiviti tu sebenarnya ada elemen sains, ada elemen maths, ada elemen seni, ada elemen teknologi. So dalam satu aktiviti tu. So kan bila kita mengajar anak kita, dek, cuba dek tengok warna apa ada dalam tu. Anak kita sebut warna. Bila dia sebut warna tu sains. Cuba dia bilang ada berapa. Dia kata ada 7 warna. Nampak tak? Maths. Cuba dia buat macam ni bagi jadi kan corak tu kan dia jadi cantik kan. Tu seni, nampak tak? So kan bermaksud gabungan beberapa ilmu dalam satu aktiviti. So sekarang ni adalah STEM ni adalah salah satu kaedah yang disarankan sangatlah oleh Kementerian Pendidikan kita lah dan ditekankan sangat. Okey, beza dia dengan buku tu tengok dalam video kan. Beza dia dengan buku buku latihan aktiviti sains. Buku latihan aktiviti sains ni memang kita fokus kepada sains sahaja. Sains sahaja. Tapi tak ada masalah. Sebenarnya kalau kita dah ada buku aktiviti sains tadi tu, sebenarnya aktiviti STEM dan kita nak guna pula buku aktiviti buku kerja sains. Saya sebut buku kerja sains So kita akan nampak kat mana kita boleh letak elemen maths juga. Contoh kita minta budak tadi matchkan haiwan dengan ibu dengan anak. Budak tu pun buatlah aktiviti padankan ibu dengan anak. Itu sains. Tapi sebab kita ada ilmu STEM, kita kata cuba bilang tengok. Cuba bilang tengok semua gambar tu ada berapa. Cuba bilang tengok berapa haiwan yang besar, berapa haiwan yang kecil. Boleh tak lukis balik? Mama nak adik lukis balik. Nampak tak? Jadi bila kita ada ilmu STEM, kita dapat buku kerja sains sahaja. Tapi sebab kita ada ilmu, kita juga boleh jadikan buku latihan kerja yang memokus pada sains saja ni pun boleh juga jadi STEM. Tu lebih dia salah. Bila kita ada ilmu STEM.
Okey, so terima kasih banyak Dr. Mani. Okey, jadi sahabat-sahabat semua, buku aktiviti sains prasekolah ni kita akan buka pre-order bermula hari ni. So sahabat-sahabat semua boleh order untuk pre-order. InsyaAllah buku ni saya rasa sangat berbaloi dan Dr. Mahadi kata dia janji untuk bagi kelas, bagi kelas bersempena dengan PDPR ni kan. Okey, kepada yang mendapatkan buku-buku Dr. Mahdi sepanjang bermula hari ni, bermula hari ni. So nanti admin kita akan bagi link. Ada kelas bersama dengan Dr. Mahani melalui sama ada Zoom ataupun Google Meet kepada semua ibu bapa yang telah mendapatkan buku-buku Dr. Mahani. So kelas tu insyaAllah dalam bulan ni kita akan buat. Berapa kali apa semua tu boleh refer dengan ejen yang sahabat-sahabat semua berurusan. Kita akan maklumkan tarikh dia, poster dia akan keluar semualah. Jadi dapatkan segera buku-buku terbitan Dr. Mahani. Untuk makluman semua kita ada 7 buku Dr. Mahani bersama dengan Mami Happy kalau termasuk yang terbaru ni lah. Okay, ni yang pertama. Okay, ni buku yang pertama. Kemudian ni buku yang kedua. Okay. Ni buku yang ketiga, terapi percakapan. Okay. Buku yang keempat, pendidikan STEM. Okay. Yang ini semua ready stock semua ready stock. Kawalan pensel yang paling hot sekali, lebih 60,000 dah terjual. Okay. Ini dah lebih 20,000 dah terjual. Buku matematik. Okay. Latihan menggunting. Okay. Dan yang ni yang terbaru. Dan sebenarnya kita ada lagi lebih kurang 2 ke 3 buku lagi selepas buku sains ni. Okay, so banyak bukunya. Dr. Mahani banyak rajin menulis. Jadi insyaAllah dan Alhamdulillah semua buku kita telah bagi nafas baru. Dan yang terbaru ke semua buku tulisan Dr. Mahani, kita juga ada editor yang mana editor yang pakar dalam bidang dia telah pun menyemak buku-buku ni dari sudut ejaan, kekemasan. Jadi buku-buku kita insyaAllah buku-buku yang berkualiti untuk ibu bapa semua. Semua buku kita sekarang ni kita dah ada editor, jadi lebih profesional, lebih baik dan harga pun saya yakin mampu milik. Jadi kepada sahabat-sahabat yang menonton FB Live pada petang ni, boleh dapatkan semua ambil tu semua 8 koleksi buku Dr. Mahani yang telah ada di syarikat Mami Happy Group, boleh dapatkan dengan semua ejen Mami Happy yang berdaftar. Okay, so ada promotion juga hari ni. Semalam lagi kita dah launchkan promotion. Dan jangan lupa yang telah beli ada kelas free untuk anak-anak. Kali ni kita akan buat insyaAllah melalui Zoom lah bersama dengan Dr. Mahani. Okay? Okay, so last word, kata-kata terakhir daripada Dr. Mahani untuk sesi kita petang ni, Dr. Mahani. Okay, untuk last word saya sebenarnya sangat terharu lah dengan sambutan. Okay, sambutan terhadap buku-buku saya ni, dan sebenarnya melambangkan juga, menunjukkan bahawa parent kat luar sana sangat teruja untuk mengajar anak sendiri bukan sebenarnya pada saya parent bukan tak nak mengajar sebelum ni tapi dia tak ada satu panduan. Okay, tapi bila saya tengok sekarang ni bila PDPR ramai sangat parent yang beli, bermaksudkan parent ni dia sangat teruja untuk mengajar anak-anak bila dia ada panduan dan adalah menjadi tanggungjawab lah pada saya tanggungjawab pada orang-orang akademik macam kami ni. Saya ni kami orang akademik lah sebab bidang kami itu untuk menghasilkan lagi buku-buku untuk memudahkan orang kat luar sana, parent kat luar sana, cikgu kat luar sana untuk mengajar anak-anak. Sebab yang penting sekarang ni kita nak anak-anak kita ni, kita tak nak budak-budak yang just pandai tapi diam kita nak budak-budak yang bijaksana. Okay, yang bijaksana, yang dia pandai dan dia boleh cakap. Sebab tu dalam gambaran sains tu dia ada komunikasi dia nak boleh cakap, boleh explore, boleh berani. Okay, so kan aktiviti ni semua memerlukan anak-anak yang berani. So kan parent jangan rasa terbeban untuk belajar di rumah. Anggaplah ni dah satu peluang pergi dan gunalah peluang ni sebaik mungkin. Dan buku ni bukan buku yang berulang beli dia tak macam makanan. So sekali beli dah tak payah beli dah. So kan kita buat pelaburan yang paling bagus, pelaburan yang paling menguntungkan adalah pelaburan pada ilmu. Okay, so cari ilmu banyak-banyak supaya kita boleh top up anak kita.
Tak ada masalah. Sekolah ke tak sekolah ke pada kita boleh ajar. Dan ajar di rumah, jangan sibuk nak mengajar time sekolah. Petang, malam, tak ada masalah. Ikut keperluan kita. Dekat dapur pun boleh mengajar. Dekat ruang tamu boleh mengajar. So jangan nak formal. Sebab belajar di rumah tak formal. Yang formal di sekolah. Smart dengan minda yang tu. Okey, tu sekarang dan saya ucapkan selamat Hari Raya sekali-kali lah. Maaf Zahir dan batin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Dr. Mahdi. Okey, untuk sahabat-sahabat semua, pastikan anda telah memiliki semua koleksi buku Dr. Mahdi. Sudah ada 8 buah buku yang diterbitkan oleh syarikat Mami Happy. Pastikan anda mendapatkan kesemua koleksi buku-buku ni hari ini juga. Boleh order dengan ejen-ejen Mami Happy yang berdaftar di seluruh negara. Okey, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, dan terima kasih kepada semua yang terus memberi sokongan kepada syarikat Mami Happy. InsyaAllah kami sentiasa menyediakan pilihan buku yang terkini dan mengikut permintaan semasa, okey, untuk semua ibu bapa dan anak-anak kita, especially untuk rakyat Malaysia secara umumnya. Jadi terima kasih semua, terima kasih Dr. Mani. Terima kasih semua yang menonton FB Live ni. Jadi saya akhiri dengan FB Live ni dengan video buku 365 Dr. Mani, yang buku ni buku yang mula-mula yang kami terbitkan dan mendapat permintaan yang tinggi. Jadi ibu ayah semua wajib ada buku ni, okey? Jadi terima kasih semua dan jumpa lagi dalam live video yang akan datang. Geomatica University College appointed her as adjunct professor for her long life contribution, calling upon Dr. Mahani binti Razali to receive the award.